Pada Isnin 10 April depan, Presiden Halimah Yacob akan menyampaikan ucapan di Parlimen pada pukul 8.30 malam sempena kembalinya sesi kedua Parlimen daripada cuti pertengahan penggal. Ia juga menandakan pembukaan sesi kedua Parlimen ke-14 Singapura. Presiden Halimah akan menggariskan keutamaan, dasar-dasar dan rancangan pemerintah bagi baki penggal 5 tahun ini yang bakal berakhir pada tahun 2025. Ahli-ahli parlimen kemudian akan membahaskan dasar-dasar rancangan tersebut dalam beberapa minggu akan datang. Anda boleh mengikuti ucapan itu secara langsung di saluran CNA pada pukul 8.30 malam. Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB melancarkan tender terbesar bagi memasang panel suria. Agensi itu mahu memasang panel-panel suria di lebih 1,000 blok perumahan awam menjelang lewat 2026. Projek itu akan merangkumi flat-flat di Aljunied, Hogang, Sengkang dan Nisun. Sebanyak 55 sekolah rendah dan menengah serta beberapa lagi tapak pemerintah juga akan dipasangkan dengan panel-panel suria. Dengan projek itu, kapasiti kuasa suria akan ditambah sebanyak 113 megawatt peak atau MWP atau boleh membekalkan kuasa kepada sekitar 28,000 flat. Tender itu dilancarkan di bawah program Solar kendalian pemerintah. Pasaran buruh Singapura kekal mantap pada Februari dengan kadar pengangguran secara keseluruhannya mencatat 1.9%, iaitu tidak berubah berbanding Januari. Ia juga kekal di bawah paras pra-COVID iaitu 2.2%. Menurut Kementerian Tenaga Manusia MOM, kadar pengangguran penduduk yang merujuk kepada kedua-dua warga negara dan penduduk tetap kekal di paras 2.7%. Kadar pengangguran di kalangan warga juga kekal 2.8%. Hampir 90% daripada 64,200 penduduk yang menganggur pada Februari adalah warga tempatan. Namun, sebilangan pakar ekonomi percaya ada sebilangan faktor yang mungkin merancakkan pengambilan pekerja. Much of the support from the labour demand in these areas will stem from the recovering tourism numbers and with the gradual reopening of China. So this basically means that the recovery of inbound tourism will actually continue to benefit the services sector and likely support labour demand for the year ahead. Syarikat pembekal teknologi tinggi dari Belanda iaitu VDL Enabling Technologies Group meluaskan kehadirannya di Singapura. Ini demi memanfaatkan permintaan yang semakin bertambah bagi peralatan penghilangan di rantau ini. Syarikat itu akan membina sebuah kemudahan baru bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran serta menyokong keperluan kajian dan pengembangannya. Kemudahan baru VDL itu dijangka siap pada 2029. Ia juga akan menggajikan antara 200 hingga 300 pekerja menjelang tahun depan bagi tugas dalam rekaan dan pembangunan sistem selain pekerja logistik dan pentadbiran. Berucap di Majlis Pecah Tanah siang tadi, Pengarah Urusan Lembaga Kemajuan Ekonomi EDB berkata, syarikat-syarikat pembekal dan penyedia khidmat tempatan boleh meraih manfaatnya. Ini menerusi perkongsian dan peluang-peluang perniagaan dengan syarikat Belanda itu. Firma-firma sedemikian merangkumi separuh daripada rangkaian bekalan tempatan VDL. Seorang remaja yang dituduh membunuh rakan sekolahnya di River Valley High School sekitar 2 tahun lalu merancang untuk mengaku bersalah membunuh tanpa niat. Remaja tersebut pada mulanya dikenakan tuduhan membunuh yang dipinda bulan lalu. Perbicaraan mahkamah bagi kes tersebut siang tadi mengambil masa sekitar 5 minit. Tertuduh tampil melalui hubungan video dari tempat dia direman dengan memakai baju berwarna putih dan pelitup muka biru. Namanya tidak boleh didedahkan atas perintah mahkamah kerana dia berusia 16 tahun ketika melakukan jenayah tersebut. Dia dituduh membunuh seorang pelajar lelaki berusia 13 tahun menggunakan kapak. Mahkamah diberitahu peguam bela dan pihak pendakwa tertuduh dilaporkan mengalami kemurungan klinikal ketika kesalahan dilakukan. Dia juga pernah cuba membunuh diri sebelum ini. Kes ini akan dibicarakan lagi di Mahkamah Tinggi pada Mei depan dan tertuduh dijangka akan mengaku bersalah pada bulan Ogos.
Jika didapati bersalah menyebabkan kematian tanpa niat membunuh, dia boleh dikenakan hukuman penjara seumur hidup dengan sebatan atau hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda atau sebatan. Sementara itu, seorang peguam mengatakan bahawa pengakuan bersalah secara amnya dapat mengurangkan masa perbicaraan mahkamah seterusnya dan mempercepatkan lagi proses. Peguam itu berpendapat bahawa ia menunjukkan penyesalannya dan hakim boleh mempertimbangkannya semasa menjatuhi hukuman. Seorang lelaki dirawat di hospital akibat kelecuran selepas kebakaran di sebuah restoran di Bukit Batok Central pagi tadi. Dua lagi individu dipindahkan daripada kedai makan Mufis Food Corner itu sebelum pasukan bomba tiba untuk memadamkan api. Menurut Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF, kebakaran melibatkan kandungan barangan di dapur unit tingkat pertama itu di Blok 632. Individu yang cedera dibawa ke Hospital Besar Singapura SGH selepas melecur dan kemirahan di mukanya. Punca kebakaran sedang disiasat.